warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa ya. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlak yang mulia. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi, ahli jawatan kuasa Surau Ar-Rahmah, seluruh penduduk jamaah yang hadir dalam kuliah duha kita pada pagi ini, yang mana katanya dari segi timing tu dia ada bertembung dengan beberapa aktiviti, dan saya sendiri sebenarnya mendaftar untuk hadir di daurah terbesar Ramadan di Nashrul Quran daripada pagi 9 pagi hingga 5:30 petang. Sebelah pagi Tuan Guru Syekh Aminuddin dari Kedah, Hafizahullah, akan menceritakan tentang sejarah solat. Kemudian sesi dalam pukul 11. Jadi saya difahamkan kuliah duha kita ni dijadualkan sehingga 11:30. Tapi tak tahulah, wallahu alam, kalau pengalaman saya masa jadi pensyarah di UAE dulu, memang kalau kuliah habis awal daripada waktu tu, yang hadir tu gembira. Macam alhamdulillah habis awal. Tapi tu di universiti lah ya. Student happy ya kalau kuliah habis awal. Kalau di surau saya tak pasti macam mana. Jadi kalau lepas saja kuliah duha di sini, saya akan terus ke Nashrul Quran jam 11:30 lebih kurang. Giliran guru saya Al-Fadhil Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki hafizallahu taala akan menceritakan tentang sifat solat Nabi yang sahih ya, cara solat. Kadang-kadang kita memang dah solat lama, tapi bila diperingatkan, oh ada lagi benda-benda yang kita terlepas pandang, yang kita buat kurang sempurna dan sebagainya. Kemudian sebelah petang, 2:30 petang di Nashrul Quran juga, guru dan sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Khairuddin bin Tuan Guru Haji Muhammad Saman hafizahullah taala, beliau akan membentangkan khusus tajuk puasa ya, sampai jam 5 atau 5:30 petang. Ya, jadi bertembung juga sebenarnya, tapi oleh kerana saya dah komit di sini lebih awal, yang daurah tu saya tahu kemudian, maka saya datang ke program Surah Ar-Rahmah terlebih dahulu. Itu tajuk yang diberi adalah Ramadan tetamu yang dinanti ya. Dan sebenarnya tidak semua orang menanti Ramadan. Hanya orang yang ada keimanan, yang ada ketakwaan di dalam hati dia menunggu Ramadan. Bahkan salafus soleh dahulu, orang-orang soleh di kalangan umat Islam,
daripada generasi yang awal. Mereka bercita-cita alangkah bagusnya kalau sepanjang tahun tu Ramadan. Kita legalah Ramadan sebulan dia. Jadi bulan yang lain tu tak adalah kita terpaksa menahan lapar, dahaga dan sebagainya. Tapi salafus soleh oleh kerana mereka cinta kepada ibadah dan memang Ramadan ini bulan ibadah, mereka berharap alangkah bagusnya kalau sepanjang tahun adalah Ramadan. Jadi kalau kita katakan Ramadan itu adalah tetamu yang kita nantikan, maka walaupun itu hanya metaforikal, bukan tetamu sebenar yang berkunjung ke rumah, tapi kita masih boleh aplikasikan konsep yang sama dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah dan dia beriman dengan hari akhirat. Ini dua memang rukun iman lebih pada ini, tapi orang itu percaya Tuhan ada dan dia percaya ada hari pembalasan, insya-Allah hidup dia itu masih ada panduan. Dia tahu dia akan kembali kepada Tuhan dia. Jadi kalau orang beriman dengan dua perkara ini, antara natijah yang dia perlu zahirkan dari segi tindakan dia, fal yukrim dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan tetamu dia. Itu tanda orang beriman, dia ada tetamu, dia muliakan tetamu dia. Dalam hadis yang lain, muliakan jiran. Jiran, tetamu, hatta jiran yang bukan Islam pun, kita masih dituntut memuliakan dia sebagai jiran. Tapi kalau dia orang Islam, sebagai jiran lagi, sebagai saudara seagama lagi. Dahlah dia orang Islam, dia ada pertalian darah pula dengan kita, ya, sepupu ke bapa saudara, maka 3 hak yang kita perlu tunaikan sebagai orang yang ada hubungan darah, qarib, sebagai orang yang sesama agama dan sebagai jiran. Di sini tetamu. Macam mana kita nak muliakan Ramadan sebagai tetamu, iaitu kita mengisi haknya yang memang daripada kita kecil sebut Ramadan automatic associated dengan puasa, ya. Bahkan kadang-kadang orang tak sebut bulan Ramadan pun, orang sebut bulan puasa. Tapi kalau kita mahu muhasabah, sebenarnya puasa kita tidak sama. Zahirnya samalah, sama-sama tak makan, sama-sama tak minum, tidak ada hubungan intim di siang hari. Tetapi kalau kita mahu jujur dengan diri kita sendiri, sebenarnya puasa kita tidak sama. Kalau puasa sama, insya-Allah kita dapat pahala yang sama. Hakikatnya puasa kita mendapat ganjaran yang berbeza. Kerana bila kita nilai puasa kita, walaupun zahirnya nampak macam sama, tetapi tidak sama dari segi pelaksanaannya. Kita boleh ambil panduan daripada hadis Nabi SAW. 2 hadis Nabi SAW bercerita tentang puasa dan orang berpuasa. Dalam satu riwayat, Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Baik, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, dia ada 2 kualiti dia. Pertama, imanan, dengan penuh keimanan, ya. Ada orang puasa kerana nak diet. Solat tidak. Kalau dia memang didorong oleh keimanan sepatutnya mendorong dia solat juga. Tapi saya dah tahu, ya, di KL yang orang yang saya kenal, solat dia tak jaga. Tapi bila tiba bulan puasa, dia puasa. Kerana ada faktor kesihatan, ya, yang dia ambil kira, dia merasakan puasa itu akan membantu dia pulihkan kesihatan dan sebagainya. Itu bukan imanan. Tak mungkin kalau imanan, puasa saja tapi tidak solat. Orang ini memang dia puasa dengan penuh keimanan. Itu pertama. Yang kedua, wahtisaban. Hal keadaan dia itu mengharap-harap pahala daripada Allah Ta'ala. Itu tujuan dia puasa. Mengharap-harap ridha daripada Allah Ta'ala. Natijahnya, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Akan diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bayangkan, ini satu jenis puasa. Bukan saja dapat pahala puasa, dapat penghapusan dosa. Ya. Kita mungkin oleh kerana kita tak nampak buruknya dosa, kita tak terasa sangat dengan disebut diampunkan dosa. Tapi cuba kita yang ada hutang kereta, ada hutang rumah, ya, ada hutang macam-macam. Barang siapa yang berpuasa penuh keimanan pada bulan Ramadan, dihapuskan, dilupuskan segala hutang piutang dia.
Kita ni jadi orang yang tak ada hutang langsung. Oh, seronok juga tu. Tak ada dah lagi hutang kredit kad, dah tak ada lagi hutang rumah. Dia dah jadi rumah kita sepenuhnya. Hutang kereta pun dah tak ada. Hutang kereta tu sebenarnya selagi mana tak bayar habis, umumnya tu kereta bank. Kadang-kadang kawan tanya, "Ustaz datang dengan apa? Dan kereta siapa?" "Kereta bank," kata saya. "Ya, kereta bank." Memanglah tak habis bayar lagi. Kita kan akad dengan bank tu dia panggil hire purchase ataupun ITAB, al-ijarah summal bai'. Maknanya ketika tempoh belum habis bayar tu kita sedang menyewa daripada bank dengan option di hujung kita boleh beli jadi kereta kita kan, hire dulu, sewa dulu, baru kita purchase, hire purchase. Jadi sepanjang tak habis tu kita pinjam, kita menyewa kereta bank sebenarnya. Jadi bayangkan tiba-tiba semua hutang yang kita ada tu dah dilupuskan. Lega tak? Oh, lega sangatlah. Dapat gaji tu bersih. Ini tak. Gaji tu hanya singgah sekejap je, hari pertama masuk gaji tu je. Merasalah kita tu duit kita. Selang 2 hari yang ni potong. Selang 3 hari yang ni potong. Ya, kadang-kadang defisit lagi ya. Baik. Jadi, ini satu jenis kualiti puasa. Bukan saja dapat pahala, bahkan diampunkan dosa. Ada lagi satu jenis puasa. Puasa juga. Nabi SAW bersabda, "Kam min sha'imin." Betapa ramai daripada kalangan sha'im. Nabi tidak kata muftirin. Ada sha'im, orang yang puasa. Muftir, orang yang tak puasa. Dia makan, dia breakfast, dia lunch ya. Nabi SAW sedang bercakap tentang sha'im, orang yang berpuasa. Tapi laisa lahu bin siyamihi illa zama'u. Tidak dapat apa pun daripada puasa dia melainkan dahaga saja. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahru. Dan betapa ramai orang yang bangun ya, solat tahajud, tapi yang dia dapat daripada solat dia tu hanya berjaga malam je. Bayangkan, satu kualiti puasa dapat pahala, bahkan dapat pengampunan dosa. Satu lagi kualiti puasa dapat dahaga je. Pahala pun tak dapat. Jangankan kata nak hapus dosa. Pahala, kita kan kalau kita belajar puasa Ramadan hukumnya wajib. Apa makna wajib? Buat dapat pahala. Dia tak buat berdosa. Ini dia puasa. Pahala tak dapat. Yang itu yang kita nak cuba memuliakan tetamu kita sekurang-kurangnya mulai daripada tahun ini, iaitu kita mengetahui sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bahawa puasa itu ada 3 darajat. Iaitu yang pertama puasa umum, yang kedua puasa khusus, dan yang ketiga level yang paling tinggi puasa khususul khusus. Ya, ini dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan 3 jenis puasa. Okay. Biasanya kita akan mula dengan nombor 1 lah. Kita orang awam ni, kita muhasabah balik puasa kita, jatuh nombor 1. Tapi takkan nombor 1 selama-lamanya. Dulu mula-mula kerja duduk rumah flat. Ya, ada 2 bilik saja. Tetapi takkan kita selama-lamanya nak duduk rumah flat. Kita upgrade ya, jadi kondominium, kemudian mungkin jadi rumah teres, kemudian jadi rumah semi-D. Sekarang dah ada banglo. Kereta pun macam itu. Mula-mula kerja mungkin naik kereta naik motor je, Honda Cup je, second hand. Kemudian upgrade motor yang lebih selesa, kemudian upgrade kereta yang kecil, kemudian upgrade lagi kereta yang import, kemudian upgrade dan seterusnya. Maka demikianlah ibadah kita, takkan kita nak kekal di takut nombor 1 kalaupun kita belum sampai ke level yang paling tinggi, level yang ketiga. Apa kata kita sama usaha untuk pergi ke level yang kedua, ya, iaitu puasa orang yang khusus. Baik, kita lihat satu persatu. Adapun puasa orang awam, puasa umum, itu adalah menahan perut dan kemaluan daripada memenuhi syahwat dia. Syahwat perut, makan dan minum. Syahwat kemaluan adalah hubungan kelamin. Jadi kita tahu antara fajar sampai maghrib, ini perkara kita tidak boleh buat. Dan ini insya-Allah ramai yang mampu buat, walaupun ramai juga yang tak mampu. Kadang-kadang yang badan sado tu yang tak puasa. Yang kurus kering yang nampak macam tiup angin pun goyang, gagah pula dia puasa, sunat lagi. Bukan kata puasa wajib. Jadi dia bukan masalah kemampuan fizikal semata-mata. Dia mesti ada spiritual, kemampuan spiritual.
Tapi di kalangan yang puasa, sekadar menahan makan, minum, hubungan kelamin, itu masih ramai yang mampu melakukan. Adapun puasa yang khusus, yang kita nak cuba upgrade ke situ, selain daripada yang basic 3 tadi, ataupun 2, menahan syahwat perut dan juga syahwat kemaluan, iaitu mesti buatlah. Jangan pula dia kata, oh saya puasa khusus, walaupun nampak saya makan minum di siang hari, saya sebenarnya dah level lain. Itu memang level lain lah, level bawah lagi, tak masuk book langsung. Tak ada namakan puasa langsung. Dia macam-macam orang nak buat benda-benda tak betul ni. Dia punya cover line tu memang bunyi tu indah. Yang nak buat scammer pun macam tu. Ada kawan-kawan masuk skim apa dulu, saya nampak lain macam skim ni, macam tak patuh syariah. Ya, boleh janji keuntungan tetap pula. Sebab tu pelaburan tengok untung rugi. Dan kawan-kawan yang terlibat pun bukan calang-calang pensyarah juga. Ada PhD, ada yang ada macam-macam. Saya kata macam tak betul. Kenapa macam ni, saya kata. Tapi dia kata, penganjur skim tu kata, memang dia buat macam tu sebab dia sebenarnya bukan niat dia nak cari untung. Dia hanya nak tolong orang Melayu Islam je. Tengok ayat. Lepas tu memang kena scam lah. Jadi tak ada. Kalau kata puasa khusus, yang basic confirm dah kena fulfill lah. Tak makan, tak minum, tak hubungan kelamin. Over and above. Lebih lagi daripada yang basic tadi, ditambah dengan menahan pendengaran daripada benda-benda yang haram. Kadang-kadang kita tak perasan, puan-puan. Puan-puan dekat nak raya, kadang-kadang kita itu masih dengan hidangan tradisional, ya. Oleh itu dekat nak hari raya, kadang-kadang kita buat apa? Menganyam ketupat. Menganyam ketupat bagus. Tapi sambil menganyam, sambil mengumpat, itu yang tak bagus. Jadi kan, mengumpat itu kita tak perasan, saya tak ada kata apa pun, saya hanya dengar je. Dengar tu pun dah haram. Kalau tak ada orang dengar, ada kau orang nak mengumpat? Ada orang mengumpat seorang-seorang? Itu dah kena check mental dia lah. Kalau mengumpat seorang-seorang, mengumpat mesti ada partner dia. Jadi itu namanya kita mencegah pendengaran kita daripada mendengar benda yang haram, mencegah pandangan kita daripada melihat perkara yang haram atau yang sia-sia, mencegah lidah kita daripada bercakap perkara yang haram, bahkan yang sia-sia. Benda itu asalnya tak haram pun, tapi tak ada apa satu faedah pun. Kalau kita bercakap benda itu pun tak mendatangkan keuntungan dunia akhirat, maka lebih baik kita diam. Falyakul khairan aw falyasmut. Nabi SAW bagi panduan, hendaklah orang itu bercakap baik atau tak ada benda baik yang nak cakap, diam. Silence is golden. Baik. Dan tangan daripada mencuri, memukul, yang tu memang tak buatlah kot, ya. Orang datang kuliah duha nak mencuri, memukul, mungkin taklah, ya. Kuliah maghrib mungkin. Kuliah maghrib datang alang-alang singgah, dengarlah sekali kuliah maghrib. Tapi kalau yang sanggup dari rumah datang kuliah duha tu, insya-Allah lah tangan tu tak adalah nak mencuri dan sebagainya. Tapi menaik benda-benda bukan-bukan kat Facebook masih tak mustahil. Orang-orang surau share benda-benda yang sebenarnya tak betul, mendatangkan tomahan, mendatangkan fitnah. Jadi rupanya bila Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi, kan. Orang Islam itu adalah orang yang selamat orang Islam lain daripada lidah dan tangan dia. Sekarang tangan dah lagi power. Take over peranan lidah. Ya, dulu orang bercakap memfitnah dengan lidah, sekarang orang bercakap memfitnah dengan tangan. Melalui media sosial dan sebagainya. Jadi kena tahan kaki daripada menendang dan sebagainya, ataupun berjalan ke tempat-tempat yang maksiat. Dan sekalian anggota badan daripada segala macam dosa. Ini kan susah. Sebab itu orang yang dalam hadis tadi disebut, orang puasa tapi dapat dahaga saja. Dia memang tak makan, tak minum. Tetapi dia mengumpat, dia mendengar umpatan, dia tangannya tu menaik benda yang bukan-bukan, bergaduh macam-macam. Jadi ini menjatuhkan kualiti puasa kita. Ini yang ketiga. Wallahualam lah. Ikut satu masa Allah upkan kita ke level ini. Tak mustahil, ya. Tapi ini level yang sangat tinggi, iaitu sampai hati dia juga dia puasa. Yang tadi dua level tu dia dah penuhi, ya. Maknanya yang tak membatalkan puasa tu dia dah jaga, menjaga anggota badan daripada maksiat pun dia dah buat.
over and above, hati juga dia pelihara daripada sifat-sifat yang rendah. Dia yang low speknya, ya. Yang nak dengki, yang nak hasad, yang nak takabur, yang nak riak, yang nak ujub, dia jaga. Bahkan setelah dia takhliyah, bersihkan daripada yang tak elok ni, dia tahliyah, dihiasi dengan elok, ikhlas, sabar, redha, tawakal dan sebagainya. Inilah yang disebut ilmu tasawuf, ya. Ilmu tasawuf ni ilmu membersihkan hati dari kekotoran dan menghiasi dengan kecantikan. Bukan ilmu tasawuf ni ilmu pelik-pelik. Ada orang bila sebut tasawuf, oh, ini ilmu yang boleh terbang-terbang dia. Pula. Ilmu yang boleh terbang-terbang tu ilmu pilot. Belajar bawa kapal terbang. Dan kalau memang nak terbang, tak perlu belajar tasawuf. Ya. Saya kalau nak terbang, saya beli tiket je, Firefly ke, Mars ke. Susah-susah belajar tasawuf, ya, amal tarikat semata-mata nak terbang, tak perlu. Ya, burung boleh terbang, bukan diwali Allah. Jadi ini tujuan utama tasawuf, nak didik hati. Dan inilah level puasa yang paling tinggi. Bahkan fikiran pun dia tak sibuk dengan urusan keduniaan. Bahkan dia mencegah hatinya daripada mengingati selain daripada Allah Ta'ala. Jadi dimaksudkan tidak berfikir dengan urusan dunia ni bukan semua. Misalnya dia terfikir tentang macam mana nak tadbir masyarakat, macam mana nak kurangkan jenayah, itu adalah dunia yang nakkan agama sebenarnya. Yang itu kena fikir. Dia puasa ke tak puasa kena fikir. Sama juga macam kita kata tak boleh mengumpat. Tapi kalau kita menceritakan kebatilan golongan yang batil, itu wajib. Tengah puasa pun, tengah-tengah puasa ni tak apalah, janganlah kita cakap pasal orang ajaran sesat, semua tu kita biar je. Mana boleh? Kan sekarang ada ajaran apa? Al-Mahdi apa pula sekarang ni? Macam-macam. Ya. Al-Mahdi ni senang je dia punya exit test dia. Kalau dia mengaku Al-Mahdi, bukanlah tu. Sebab dalam hadis Nabi SAW beritahu, bila ada 7 ulama keluar nak bai'ah Imam Mahdi lari daripada Mekah, lari ke Madinah. Tak mahu dibai'ah. Kemudian, bila ulama ni bertanya kepada orang sekitar tu, dia kata, tadilah orang yang kamu sembang tadi, dia lah tu. Oh ya, pergi pula ke Madinah, cari-cari, lari ke Mekah. Datang patah balik Mekah, lari ke Madinah balik. Yang third time tu, tak nak dipaksa juga untuk dia bai'ah di depan Kaabah. Ya, antara rukun dengan Hajarul Aswad. Tak nak dia. Terpaksa, dipaksa. Ini awal-awal dah ngaku Imam Mahdi. Merunglah tu. Itulah exit test kita. Kalau untuk orang yang nak mengaji lebih, adalah lagi pendetilan Imam Mahdi, macam mana nama pemuda Bani Tamim siapa. Yang mengaku pemuda Bani Tamim dah lah tua. Macam mana kamu mengaku boleh jangkau pemuda pula? Fatah tu pemuda. Kamu dah 50 lebih, orang dah tak bagi fatah lagi. Fatah ni dia mungkin 30-an, tak lebih 40-an. Jadi banyak dakwa-dakwi ni menunjukkan kebatilan sebenarnya. Ya, orang yang mendakwi itu ini biasanya dia adalah batil. Jadi dunia yang dimasukkan sini adalah dunia yang tak bawa kepada agama. Macam nak berbuka je lah. Tapi kalau sampai fikir, minggu depan kita nak buka apa? Sampai macam tu. Itu untuk level ketiga ni tak layak. Level nombor 1 tak masalah. Tak ada masalah kita nak fikir buka puasa apa, nak planning, nak makan apa, 5 macam juadah misalnya. Yang pertama okey je. Yang kedua masih okey lagi. Bukan dosa pun. Tapi yang ketiga tak layak lah. Kalau masih nak fikir-fikir, orang yang ketiga ni dia tahu rezeki dia itu dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dia usaha sekadar zahir, tapi dia tidak sampai menyebutkan fikiran dia dengan perkara-perkara ini. Dan ini adalah level para nabi, para siddiqin dan muqarrabin, orang-orang yang hampir betul dengan Allah Ta'ala. Walaupun mungkin kita terasa jauh, tapi husnuzan kita, sangka baik kita, tidak mustahil satu masa Allah sampaikan kita kepada puasa khawasul khawas. Baik, cuba lihat ya. Yang puasa khusus, yang nombor 2 tu, yang kita cuba nak
upgrade puasa kita ni boleh dicapai dengan usaha. Ya, hakikat Allah yang kurniakan. Kita dapat puasa khawas atau satu masa kita sampai level khawasul khawas, hakikatnya Allah yang kurniakan. Tapi kita ni ahli sunnah wal jamaah tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Ya, memang baik dan buruk semua di tangan Allah. Tapi kita tu kena usaha dan ikhtiar. Apa usaha ikhtiar kita nak sampai level puasa yang khawasul khawas, khawas ini, yang kedua ni, iaitu dengan 6 perkara. 6 poin. Yang pertama, raddul basar. Ini yang pertama, kita tundukkan pandangan. Jangan tengok sana tengok sini sangat pada bulan puasa tu. Saya memang tunduk, Ustaz. Dari bulan puasa tunduk je. Masalahnya kamu tunduk melihat handphone. Dalam handphone tu macam-macam ada. Jadi kamu lebih parah daripada yang tengok ke sana tadi. Tengok burung, tengok pokok, tengok langit. Itu masih okey daripada kamu yang tunduk warak je. Tapi macam-macam ada dalam tu. Jadi maksudnya tunduk di sini bukan saja tunduk, tapi menahan mata daripada memandang perkara-perkara yang membawa kepada kelalaian. Apatah lagi kalau sampai membawa kepada perkara yang haram. Ya. Kerana pandangan ini, kata Nabi SAW, ada kalanya adalah satu anak panah yang beracun daripada anak panah iblis. Ya. Jadi dia mula melalui pandangan. Kan orang Melayu kata apa? Dari mata jatuh ke hati. Jadi kalau yang kita pandang tu tak elok, yang masuk dalam hati juga tidak elok. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi menjaga pandangan, yang kedua jaga lidah. Daripada berdusta, daripada mengumpat, daripada mengadu domba, bahkan daripada bercakap perkara yang sia-sia. Ya, bergurau yang tak apa-apa tu kita elakkan. Ataupun perkara yang keji, perkara yang kotor. Ataupun perkara yang membawa kepada permusuhan, perbalahan. Maka seeloknya kita itu lebih memberatkan diam pada bulan puasa. Kalau nak juga ada peranan lidah kita, banyakkan zikrullah. Ataupun sesuainya bulan puasa ni kita bagi bulan Al-Quran. Banyakkan tilawatul Quran. Ini puasa lidah. Ya. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, al-ghibatu tufsidus saum. Mengumpat merosakkan puasa. Saya belajar, tak ada Ustaz. Ya, kalau makan, minum, ya batal puasa. Bukan. Merosakkan pahala puasa maksudnya. Dari segi hukum fiqh, mengumpat puasa masih sah. Ya, tak perlu qada. Tapi dari segi kayu ukur tasawuf, puasa itu dah jadi tak ada makna. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua perkara kata Imam Lais, riwayat daripada Imam Mujahid, yang merosakkan puasa, yakni pahalanya, iaitu mengumpat dan berdusta. Ya. Jaga mata, jaga lidah. Yang ketiga, jaga telinga daripada mendengar setiap yang makruh, yang dibenci dalam agama, apatah lagi yang haram. Ya. Sebab itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyamakan mendengar perkara yang tak betul ni sama macam orang makan benda haram. Kita kadang makan benda haram tu kita sangat sensitif. Ya. Ni air ada cop jakim ni, cop halal jakim. Loh, air pun kamu beri. Air, apa masalah dengan air? Kau ayam kamu tanya mungkin, ya, ayam kan kena sembelih dengan cara yang betul. Ya. Kadang kita begitu sensitif. Apatah lagi kalau dihidangkan dengan daging babi misalnya. Marah kita. Apa daging babi hidang dekat kita? Tapi dalam Al-Quran Allah menyamakan samma'una lil kazibi akaluna lis-suhti. Allah gandingkan sekali orang yang sangat mendengar kepada pendustaan dan orang yang suka makan benda yang haram. Allah gandingkan sekali. Jadi di zaman kita ni memang kita tu tercabar dengan pendustaan. Kadang-kadang kita pun tak tahu nak percaya yang mana. Semalam baca keluar satu berita, misalnya berita apa? Tentang syarikat tayar tutup. 500 pekerja hilang kerja. Keluar hari ini, berita itu palsu. Kan keluar besok, penafian itu palsu. Yang katakan berita itu palsu, rupanya palsu. Kadang kita pun tak tahu mana satu yang betul. Ya, susah. Jadi, tahan telinga. Ya, daripada mendengar perkara-perkara yang sia-sia, senang. Kalau perkara yang haram, mengumpat apa semua itu, memang tak boleh dengar lah. Sebab sama dosa. Walaupun yang tu yang beria mengumpat, ya. Kadang orang mengumpat ni dia bisik. Tu bisik.
Bisik pun ngumpat juga. Jangan ingat bisik tu kurang sikit dosa dia. Ya. Yang penting menceritakan benda yang tak digemari oleh orang itu kalau dia dengar. Yang keempat, menjaga sekalian anggota badan yang lain daripada dosa. Jaga tangan, jaga kaki, jaga perut daripada makan benda yang syubhat. Pada waktu yang kita berbuka puasa tu, eloknya cari yang benar-benar halal, yang benar-benar jelas. Apatah lagi kalau sampai yang haram. Ya. Yang haram ni, insya-Allah lah kita tak akan pergi cari makan daging babi atau ayam tak sembelih. Tapi yang ramai orang tak perasan, rasuah pun haram juga. Ambil duit kawan, janji nak bayar, tak bayar, haram juga. Jadi, ini yang perlu kita ambil kira. Di siang hari puasa, kita menahan diri kita pada makan benda yang halal kerana taat kepada Allah. Tak logiklah pula masa berbuka, kita berbuka dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, pada waktu berbuka, kita usaha jangan makan banyak makanan yang halal. Maknanya yang haram lah Ustaz? Tak. Yang haram memang tak boleh makan langsung. Ni yang halal tu terhidang macam-macam, ambil sekadar sikit saja. Ini yang payah ni. Sebab kita ada konsep yang kita salah pakai. Konsep tu dalam sembahyang. Kita pakai dalam bab makan, namanya jamak takhir. Kita geram siang tadi tak boleh makan. Aku jamak sekali breakfast, sekali dengan lunch, sekali dengan dinner. Ambil kau tersandar. Tu kadang-kadang nak sembahyang tarawih pun tak larat. Ya, tu yang tanya Ustaz, sebenarnya sembahyang tarawih ni berapa rakaat? Dia nak cari yang paling ringan. Kata Ustaz, ya. Majoriti ulama 4 mazhab mengatakan sembahyang tarawih 20 rakaat. Tapi ada khilaf lah. Ada pandangan dalam mazhab Imam Malik mengatakan solat tarawih tu 36 rakaat. Jadi pilihlah nak yang mana. Oh Ustaz, aku ingatkan 8. 36 ambil 20 lah. Ya. Baik. Jadi dalam riwayat Nabi SAW memberitahu, tidak adalah satu wi'a bekas abradu ilallah azza wa jalla min batnin mali'un min halal. Tidak ada satu bekas yang paling Allah benci berbanding dengan perut yang penuh dengan makanan yang halal. Bayangkan, makanan tu halal, tapi sebab dipenuhkan perut tu, maknanya berlebih makan, Allah benci. Bayangkan kalau yang haram. Ya, perut penuh dengan makanan yang haram, lagilah Allah benci. Perut penuh dengan makanan yang halal pun Allah sudah benci. Maka kita kalau boleh berpada dengan yang ada saja. Jangan pula kita over. Paling kurang kita makan di bulan Ramadan tu tak ada beza dengan bulan lain. Tu pun kira okey lah. Paling okey bulan Ramadan tu kita lagi kurang, lagi kawal nafsu. Tapi kalau kita boleh makan sama macam bulan-bulan lain pun okey. Kebanyakan kita bulan Ramadan ni lah yang pelik-pelik, yang tak ada di bulan puasa, bulan Ramadan ada. Ya, ada orang meniaga bulan Ramadan je. Sebab dia hanya laku bulan Ramadan. Bulan lain orang tak beli misalnya. Jadi elakkan. Dan yang hikmahnya adalah kerana tujuan puasa itu adalah untuk melemahkan hawa nafsu, ya, mengurangkan keinginan syahwat. Maka kalau kita ketika berbuka, kita layan sungguh nafsu kita, maka defeat the purpose. Ya, tujuan daripada puasa itu akan terhalang. Kemudian antara adab berpuasa juga, jangan terlampau banyak tidur pada waktu siang. Memang tidur tidak membatalkan puasa, tapi menjadikan kita tidak mendapat hikmah berpuasa. Hikmah berpuasa itu biar kita ada rasa lapar. Biar ada keperitan lapar tu kita rasa. Dahaga tu kita rasa. Ya? Bahkan antara nikmat dunia ni banyak. Tapi ada 3 nikmat sangat ketara nikmat dia. Pertama, makan ketika lapar. Sebab tu masa berbuka tu nikmat. Kalau kenyang, makanan kegemaran kita pun kita pandang sebelah mata sebab dah kenyang. Kalau lapar, roti canai semalam pun sedap lagi. Minum, yang kedua, minum ketika dahaga. Oh, sedap. Kalau dapat air sejuk macam ni pun, tengah dahaga, Allah, nikmat. Itu nikmat yang kedua. Yang ketiga, yang ketara nikmat dia adalah tidur ketika kuliah. Bukan kita plan nak tidur. Tertidur nikmat. Masa khutbah, masa kuliah, ya Allah sedapnya. Tapi pesan guru saya, Tuan Guru Syekh Nuruddin, kata beliau,
Kalau nak tidur masa kuliah, jangan lupa baca doa tidur. Ya. Bismikallahumma. Ingat doa tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Ya. Bismikallahumma ahya wa amut tu kalau tidur biasa. Ya. Tidur masa kuliah dia pendek sikit. Bismikallahumma amut. Ya. Meninggal terus tak boleh hidup. Ini gurauan beliau lah. Beliau bergurau saja. Jangan ambil serius pula. Ya. Itu gurauan saja. Baik. Jadi yang keenam iaitu bila kita dah berbuka puasa, satu hari itu kita dah usaha yang terbaik untuk kita puasa yang baik, maka bila berbuka biarlah hati kita tu antara harap dan takut. Maknanya kita ada harapan moga-moga Allah terima puasa kita, tapi kita tidak juga overconfident. Ada orang bila dibuat satu kebaikan dia overconfident. Memang aku ni ahli syurga lah ni. Kan confirm lah ni ahli syurga. Tidak, jangan. Dia yang cantiknya adalah antara. Kalau terlampau takut nanti dia give up. Alah aku memang ahli neraka dah, tak guna pun aku buat baik. Ada mana pun aku taubat. Ya, macam aku ni memang confirm lah. Cuma tak tahu neraka yang keberapa je. Jangan. Kena ada rojak juga. Kena ada harapan kepada rahmat Allah dan kena ada takut kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Right, selesai. Seterusnya, bila kita berpuasa ni, kadang-kadang hati kita ni menyangka pelbagai. Dan sangkaan manusia ni ada dua jenis. Satu sangkaan yang baik, yang kedua sangkaan yang buruk. Yang diajar dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zann. Ini by default, wahai orang beriman, hendaklah kamu jauhi kebanyakan sangkaan-sangkaan. Bukan semua. Sebab ada kalanya kita kena ambil kira. Berdasarkan bukti-bukti keadaan ni, kita kena ada sangkaan, barangkali ini satu penipuan. Barangkali ini ada satu bahaya. Tapi kebanyakan daripada sangkaan itu, kita kena jauhi. Inna ba'daz zanni ismun. Sesungguhnya, sebahagian daripada sangkaan itu dosa. Sebahagian. Bukan semua. Kalau langsung kita tak ada sangkaan, bahaya. Kita akan mudah ditipu. Tapi kalau kita lebih bersangka, kita akan menyangka benda yang tidak betul. Ya. Wala tajassasu, jangan kita mengintip-ngintip. Ya. Bukan mengintip-ngintip ni maknanya kalau orang buat salah tak boleh tangkap, bukan. Tapi sampai dalam rumah orang kita nak pergi check, ya. Nak pergi siasat dia ni kut-kutlah dia buat maksiat, jangan. Wala tajassasu. Tapi kalau ada misalnya laporan ada berlaku satu benda yang maksiat di sebuah rumah misalnya, itu tugas pemerintahlah untuk menyekat. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebahagian mengumpat sebahagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ini bandingan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita pernah dengar. Adakah kamu suka untuk memakan daging saudara kamu yang telah meninggal dunia? Ada kawan kita meninggal, orang hidangkan, sila makan daging dia. Ish, apa ni? Tapi kamu mengumpat, kamu berselera. Jadi mengumpat itu diumpamakan memakan mayat saudara kita yang telah meninggal dunia. Baik. Maka dalam bab bersangka ni, eloklah kita bersangka baik dengan amalan orang-orang mukmin. Ya. Jangan pula kita tengok, dia kan ikhlas pun. Ya. Bulan lain tak nampak muka pun, bulan puasa lah tergeh-geh. Ya, mana kita tahu dia nak berubah. Mana tahu dia ada azam. Ya. Jadi dengan amalan orang lain, kita jangan buruk sangka. Kalau kita nak buruk sangka dengan amalan kita sendiri. Aku buat ni betul ke macam ni? Aku buat ni ikhlas ke kerana Allah? Kau pernah ada tujuan lain? Kita buruk sangka dengan amalan kita sendiri. Ya. Bukan was-was. Ada orang over pula. Sampai nak takbiratul ihram pun 3 minit. Macam mana tu? Ya. Dia buruk sangka. Padahal yang nak semayang dia. Allah Akbar. Jadi ke tak jadi? Syaitan tanya. Lah, bukan syaitan yang nak semayang. Kau semayang kan? Kau yang nak semayang. Kau nak semayang apa? Zuhur. Zuhur kan kau tahu 4 rakaat. Qadha ke tunai? Tunai. Ikut imam kan? Ikut imam. Habis kenapa sampai 3 minit takbiratul ihram? Itu namanya was-was. Maksud kita buruk sangka amalan kita sendiri ni, kita self criticism. Kita sentiasa nak improve. Kita rasa amalan kita tu masih boleh dipertingkatkan. Kita postmortem. Tapi bila kita lihat kepada amalan soleh orang mukmin ni, sebenarnya berbeza seorang dengan seorang yang lain. Ya.
Memang yang kita faham bulan puasa ni berpuasa, banyak baca Quran, iktikaf, solat tahajud, tetapi tidak sama amalan seseorang dengan seseorang yang lain. Maka kita menyebutkan diri kita dengan keaiban kita sendiri, ya. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, ya. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan hadis yang bermakna bertuahlah bagi orang yang aib dia sendiri itu menyebabkan dia sibuk daripada melihat aib orang lain. Ya, oleh kerana dia sibuk memandang pada aib dia, kekurangan dia, ya, dia tidak ada masa untuk melihat kepada aib orang lain. Kita dah terbalik. Kita lebih banyak perasan aib orang lain daripada kita menginsafi keaiban diri kita sendiri. Dalam satu riwayat, Nabi SAW bersabda, yubsiru ahadukum al-qazata fi aini akhihi wa yansal jiz'a awil jidla fi ainihi mu'taridah. Salah seorang daripada kamu, dia boleh nampak habuk yang ada dalam mata, tepi mata kawan dia. Tapi dia terlupa dengan kayu yang besar yang ada depan mata dia. Kalau pepatah orang Melayu, kuman di seberang laut nampak, gajah di depan mata tak perasan. Ini bahaya, ya, bila kita tak nampak aib kita sendiri. Dan eloknya kita amalkan yang ini. Pendek tapi jamik, dia merangkumi. Hadis sahih daripada Nabi SAW begini bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tergolong daripada kebaikan Islamnya seseorang itu, dia tinggal benda yang tak bawa makna pada dia. Kita kadang-kadang buat artis kahwin begitu sembang beria-ria. Tapi saya rasa tak sesuai lah, jauh besar gap umur tu lebih sangat. Dia ada minta belanja dengan kamu ke? Dia kahwin ada suruh kamu masak ke? Kan? Ataupun tak ada apa dengan kita pun, tak ada kena-mengena. Mujurlah dia kahwin. Cara halal. Kenapa kita nak sibuk? Kenapa kita nak panjang-panjang? Kadang saya pun tak faham yang komen dalam Facebook. Macam-macam komen dia. Tak ada makna. Dan dunia akhirat juga tidak ada makna. Maka itu tanda orang tu tak jaga agama dia. Tanda kalau dia jaga agama dia, dia akan meninggalkan apa yang tidak membawa makna dalam kehidupan dia. Daripada Imam Al-A'mash rahimahullah ta'ala, dia berkata, aku mendengar Ibrahim, la'allahu Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala, dia berkata, aku melihat satu benda yang aku benci, makna benda yang tak elok. Tapi tidak adalah yang menahan aku daripada aku bercakap tentang benda yang tak elok tadi, melainkan kerana aku bimbang, takut-takut satu masa aku pula diuji dengan benda tu. Kita kadang seronok bila ada berlaku benda-benda yang tak elok pada orang lain, kita seronok nak share, nak viralkan, nak sebarkan. Tapi orang dahulu tidak. Bila nampak benda buruk, orang tu misalnya terjerumus dalam maksiat, ada benda-benda yang aib, dia lebih bimbang, ya Allah, janganlah satu masa aku pula diuji macam tu. Ini sikap salafus soleh. Kemudian ini kisah, ya. Ini bukan hadis, ya. Kisah seorang zahid bertemu dengan seorang zahid yang lain. Bukan nama orang zahid ni. Zahid di sini istilah. Ada orang nama zahid. Tak, ini istilah. Zahid maknanya orang yang zuhud. Orang yang hati dia tidak diperhambakan oleh dunia. Tangan mungkin pegang dunia. Mungkin dia jutawan. Mungkin dia hartawan, tak ada masalah. Tapi satu sen pun tak ada masuk dalam hati. Itu namanya zahid, ya, orang yang zuhud. Jadi satu orang yang zuhud bertemu dengan orang zuhud yang lain. Lalu seorang zuhud tadi dia berkata, ya akhi, inni la uhibbuka fillah. Wahai saudaraku, sesungguhnya aku benar-benar kasih kepada kamu kerana Allah. Itu yang mahal tu. Kita kadang kasih kerana, bukan kadang lah, selalunya kita kasih kerana dunia. Kerana harta, kerana pangkat, kerana apa, pengaruh. Kasih kita tu. Tak percaya bila hilang pangkat, dah tak adalah kasih tu. Ya, bila hilang harta, dah tak adalah kasih tu, berpindah kasih pada orang lain pula. Tapi yang mahal adalah bila kasih kerana Allah. Dia kasih pada saudara dia itu semata-mata kerana Allah. Dan ini dituntut, ya. Kasih seseorang kepada Allah itu dituntut. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku sangat kasih kepada kamu kerana Allah. Lalu kawan dia kata, ini bukan kata yang saja-saja, memang terbit daripada hati dia. Dia kata, kalau kamu tahu tentang diri aku, apa yang aku tahu, nescaya engkau akan benci kepada aku kerana Allah.
Kau kata kau kasih pada aku kerana Allah tu sebab kau tak tahu. Aku ni macam-macam kekurangan. Kalau kau tahu, kau akan benci aku kerana Allah. Apa jawab kawan dia? Kawan dia kata, kalaulah aku tahu apa yang ada pada kau sebagaimana kau tahu, mana dengan keaiban, dengan kekurangan dan sebagainya, maka sibuknya aku dengan apa yang aku tahu tentang diri aku sendiri, menyebabkan aku tak ada masa nak benci kau. Maknanya aku lebih fokus pada apa kekurangan aku. Kalau aku tahu kekurangan kau, tidak akan aku ada masa nak benci pada kau. Kerana aku lebih sibuk dengan kekurangan yang aku tahu ada pada diri aku sendiri. Beza kan? Dengan sikap kita, kadang kita lebih menampak kekurangan orang lain. Maka dalam berpuasa ini, ketaatan itu pelbagai. Ya. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, dalam salah satu hikmah yang dikumpulkan dalam kitab beliau yang masyhur, Al-Hikam, beliau menjelaskan tanawwa'atil ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Berbeza-beza jenis amalan-amalan soleh seseorang itu kerana berbeza-beza hal keadaan orang itu. Jadi jangan kita ingat, oh, orang ni dia tak buat amal soleh, sibuk urusan dunia je. Belum puasa pun sibuk urusan dunia. Jangan. Kerana barangkali di sisi Allah itu amal soleh dia. Ialah dia doktor, maka dia merawat pesakit itu amal soleh dia. Kalau dia intikaf di masjid, pesakit nak datang merawat dengan siapa? Ya, dia mekanik, maka amal soleh dia mungkin dengan memperbaiki kenderaan orang yang rosak. Orang hari raya nak balik kampung, kereta rosak, mekanik intikaf kat masjid. Jadi, lagi kalau wakil rakyat pula. Yang mana wakil rakyat? Wakil rakyat ada. Bulan puasa tak dijumpa ya. Wakil rakyat nak fokus ibadah. Tapi di overseas lah. Lebih senang fokus ibadah di luar negara. Jangan. Awak tu kan wakil rakyat. Biarlah ada akses batu dia. Pukul berapa, siapa ada masalah, boleh jumpa. Ya, sekurang-kurangnya ada Facebook yang orang boleh luahkan. Ada admin yang bagi tahu YB, ada orang komplain macam ni. Itu amal soleh dia. Amal soleh YB itu adalah menyelesaikan masalah rakyat. Jadi amal soleh itu pelbagai. Amal soleh imam ialah solat jadi imam. Amal soleh Bilal ya azan pada waktu, itulah amal soleh dia. Jadi berbeza-beza ya. Tapi janganlah pula amal soleh saya berbeza. Ya, orang lain amal soleh dia semayang, puasa. Saya tak semayang, tak puasa. Amal soleh saya lain. Oh, itu tak betul. Yang wajib tu tak ada beza. Awak imam ke, awak menteri ke, awak pilot ke, semayang fardu semua kena semayang. Puasa fardu semua kena puasa, kecuali ada uzur syar'i. Awak sakit ke, awak musafir, itu cerita lain. Yang dimaksudkan berbeza amal soleh ni yang lain daripada yang common tadi. Yang fardu-fardu tu tidak ada beza, sama je. Tapi yang lain-lain tu berbeza. Yang ini amal soleh dia dengan zikir, dengan doa. Jangan kita pandang serong pula. Dia ni asyik zikir, doa. Macam mana nak maju Islam? Kan? Kadang-kadang kita pandang asyik berzikir sampai nak runtuh surau. Bukan dia tegak hukum Allah pun. Mana kamu tahu dengan doa dia, Allah jaga kita dengan sebab doa dia. Dengan sebab zikir dia, Allah tidak turunkan bala. Kan macam tu. Dalam hadis-hadis bagi tahu, tak berlakunya kiamat selagi mana ada orang sebut Allah, Allah. Dengan sebut Allah, Allah saja, ya, terjaga benda-benda yang buruk daripada berlaku. Jadi masing-masing ada peranan. Yang ahli zikir ada peranan dia. Yang ahli doa ada peranan dia. Yang ahli pilot ada peranan dia. Yang ahli mekanik ada peranan dia. Dan jangan disangka bulan Ramadan ni bulan malas. Bulan yang tak perlu produktif sangat. Sebab kita nak fokus ibadah. Sebab kita nak fokus pada bacaan Quran. Tidak. Puasa itu bukan alasan untuk kita bermalas-malas. Tetapi ia adalah dorongan untuk kita mempertingkatkan ibadah. Jadi ada orang, dia jadikan puasa itu sebagai alasan untuk tidak produktif. Tidak betul ya. Kita lihat di zaman salafus soleh, bahkan sebaliknya. Di bulan puasa itu mereka lebih berlipat kali ganda lagi amal ibadah, dan mereka juga tidak meninggalkan kewajipan-kewajipan dunia mereka. Ini panduan daripada Nabi SAW. Ya. Kalau berlaku hari kiamat dan di tangannya ada biji benih, maka hendaklah dia menyemai biji benih tersebut. Ini sikap yang diajarkan oleh Nabi SAW, bahawa kehendak kita pada hari akhirat itu tidak sekali-kali jadi excuse untuk kita mengabaikan urusan dunia kita. Kewajipan dunia kita kena buat. Bayangkan kalau kita fikir logik, dah nak kiamat, nak tanam benih, buat apa lagi? Tapi sebab nak ajar kepada umat, di mana Allah letak kamu pada posisi itu, kamu jalankan. Jadi akhirat tidak menghalang kamu menjalankan tanggungjawab dunia kamu.
Letak di mana, di situ kamu berperanan. Baik. Pukul 11 lebih dah ya. Pukul 11 lebih. Okay. Slide saya ada lebih kurang dalam 14 slide lagi. Mungkin saya laju-laju. Ini contoh ya, dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW walaupun dalam satu riwayat memberi kritikan kepada peniaga. Ya. At-tujar humul fujjar. Orang-orang ahli perniagaan, businessman, mereka ni penjahat. Teruklah macam tu. Orang Islam tak boleh berniaga. Bukan. Kena faham hadis tu. Nabi SAW maksudkan at-tujar humul fujjar tu adalah ahli perniagaan yang penipu. Yang timbangannya tak betul. Yang itu fujar, orang jahat. Tapi dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut tentang at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Peniaga yang benar dan beramanah itu bersama dengan para nabi, siddiqin dan juga orang-orang yang mati syahid. Jadi orang berniaga juga beramal soleh sebenarnya. Bila dia berniaga secara yang patuh syariah dan kerana Allah. Kadang-kadang orang cakap je kerana Allah. Saya buat bisnes ni kerana jihad ekonomi. Ya, kalau jihad ekonomi, kamu tidak buat jahat ekonomi. Ini kamu buat benda-benda yang tak betul. Ada elemen menaikkan harga dengan tidak sewajarnya. Dia ada elemen menipu kualiti barang. Itu maknanya jihad ekonomi itu hanya lip service saja. Kita tak boleh cakap pun jihad ekonomi. Memadai kita niat kita ikhlas kerana Allah. Dan perniagaan itu kita lakukan secara yang patuh syariah. Contoh. Saya terus baca terjemahannya. Pak sahabat menceritakan, lalu seorang lelaki yang berbadan tegak, tubuh besar. Lalu kami buat komen lah. Kami kata alangkah bagusnya lelaki ini kalau dia gunakan keperkasaan dia itu untuk berjihad fi sabilillah. Ini dah pagi-pagi pergi kerja, petang balik kerja, macam rugilah. Wasted dia punya keperkasaan dia. Lalu bila disebut kepada Nabi SAW, Nabi tak setuju. Komen negatif macam tu, Nabi tak setuju. Nabi SAW menerangkan, kalaulah dia itu bersungguh-sungguh bekerja, supaya dia dapat memberi nafkah kepada kedua ibu bapanya yang telah berusia, fahuwa fi sabilillah, maka dia sebenarnya fi sabilillah. Dan kalau dia berusaha itu untuk anak-anak yang kecil, fahuwa fi sabilillah. Bahkan sekiranya dia berusaha itu untuk diri dia sendiri supaya dia tidak perlu mengemis, meminta-minta kepada orang lain, ya, nak dapat bantuan dan sebagainya. Itu tujuan dia kerja, fahuwa fi sabilillah. Jadi jangan kita pandang serong, ya. Orang yang bekerja dunia itu pun boleh jadi sebenarnya dia fi sabilillah, bergantung tujuan apa dia bekerja. Tapi kalau dia bekerja untuk bermegah-megah, nak show off, nak berbangga, fahuwa fi sabili asyaitan. Na'udzubillah min zalik. Jadi laju-laju saja, tidak berpuasa ni mendatangkan kesengsaraan dunia dan akhirat, ya. Sebab yang macam ini mungkin di surau ni insya-Allah lah, saya percaya yang datang kuliah duha ni takkan sampai tak puasa pula. Kan? Jadi saya laju-lajulah, tapi untuk kita sampaikan, mungkin ada kawan-kawan kita yang masih tak nak puasa. Jadi orang yang tak puasa ni sebenarnya dunia akhirat dia sengsara. Dunia dia sengsara sebab dia tak boleh kawal diri dia. Saya pernah baca satu bookmark dalam bahasa Inggeris. Dia kata, the greatest conqueror is the one who can conquer himself. Penakluk yang paling hebat adalah orang yang boleh menakluk diri dia sendiri. Sebab diri kita sebenarnya yang paling dia untuk kita kawal. Dan by default, nafsu kita ni cenderung kepada kejahatan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Dalam Quran sebut, sesungguhnya nafsu itu benar-benar menyuruh kepada yang jahat. Jadi puasa ni, la'allakum tattaqun. Puasa ni lah cara yang Allah sendiri dah letak supaya nafsu kita ni boleh dididik. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ada 4 perkara yang menghalang kita beribadah dunia. Kalau kita tak pandai cara hidup di dunia ni, sibuk dengan dunia, tak ibadah. Tapi dunia masih boleh dikawal dengan zuhud. Yang kedua adalah manusia. Kalau tak kena cara kita berinteraksi dengan manusia lain, mereka nanti akan halang kita daripada ibadah. Tapi dengan konsep uzlah, ada kali kita mengasingkan diri pada mereka, insya-Allah boleh jadi baik. Yang ketiga, syaitan. Syaitan tu tak cerita panjang lah. Memang misi dia nak menyesatkan manusia. Inna syaitana lakum adu, fattakhizuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kamu adalah musuh. Maka jadilah
syaitan itu sebagai musuh. Cuma kita kadang-kadang silap, kita jadikan syaitan sebagai konsultan. Syaitan bagi idea, kita kata okey, cantik, kita buat. Tapi boleh dihadapi dengan zikir, dengan apa, benteng-benteng diri. Tetapi yang keempat ni paling payah, itu nafsu. Kenapa payah? Dia sebahagian daripada diri kita, bukan benda lain, part of us. So yang paling kita boleh buat adalah kita didik nafsu tu. Anjing kalau terlatih, dia bawa binatang buruan kepada kita, halal dimakan. Tapi kalau anjing yang tidak dilatih, dia bawa binatang buruan kepada kita, itu haram dia makan. Bezanya latih dengan tak latih je. Begitu juga nafsu kita. Kalau tak latih nafsu, makanan haram, minuman haram, perempuan haram, harta haram, pangkat haram. Tapi bila kita latih nafsu, adakah nafsu kita bawa benda lain? Tak juga. Yang namanya nafsu, nak makan, nak minum, nak ada hubungan kelamin, nak ada jawatan. Itu kan nafsu. Tapi bila dah dilatih, yang dibawa tu halal. Beza ya. Baik. Jadi kita jangan lupa tujuan puasa, la'allakum tattaqun ya. Ada saya pernah dengar Syekh orang Arab, dia kata kita dah tukar ayat ni, dia kata. Macam mana pula? Sepatutnya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi orang kita tukar jadi la'allakum ta'kulun, dia kata. Moga-moga kamu boleh makan. Betul. Fikir-fikir betul lah. Bukan kita tukar ayat tu dengan bacaan, tapi dengan kelakuan kita. Kita lebih memfokuskan kepada tujuan-tujuan lain. Kadang-kadang belum puasa dah, ataupun puasa seminggu dah lagu raya lah. Kan? Kecil hati puasa. Oh, aku masih kat sini, kau dah nyanyi. Tunggulah masuk bulan Syawal, kan, nak nyanyi lagu raya. Kita dah tak pandang puasa tu. Kemudian semua orang tahu puasa salah satu daripada rukun Islam yang 5, dan meninggalkan puasa termasuk daripada dosa besar. Wajib bertaubat. Bahkan sebahagian salaf menganggap tak puasa dengan sengaja membawa kepada murtad. Tapi yang dipegang oleh para ulama kita, tidak sampai murtad tapi berdosa besar. Dan semua barangkali pernah dengar bahawa di syurga ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan, yang semua orang puasa akan masuk ke syurga melalui pintu itu, dan tidak masuk pintu itu orang lain. Diseru ainas shaimun, mana dia orang yang puasa? Fayaqumun, lalu mereka bangun dan masuk melalui pintu Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yang lain daripada orang puasa tak masuk melalui pintu itu. Fa iza dakhalu ughliqa, bila orang-orang puasa dah masuk melalui pintu Ar-Rayyan, falam yadkhul minhu ahadun. Dan puasa inilah satu-satunya ibadah yang Allah tidak beritahu pahala dia berapa. Bila malaikat tanya, Allah suruh tulis ya. Tulis kata orang tu puasa. Fa inna shaum li. Kerana puasa itu untuk aku. Fa ana ajzi. Aku yang akan bagi balasan nanti. Kerana memang puasa sebenarnya memang kerana Allah. Kalau tak kerana Allah, kalau kita berbuka, orang tak tahu. Kalau kita minum air kat rumah, siapa tahu? Kita makan nasi sepinggan pun, ya. Jadi janganlah sampai lekat nasi kat bibir mulut, orang tahulah. Lepas makan tu bersih elok-elok, ya. Datang ke surau buat lemah, tak ada orang tahu. Maka bila kita puasa, sebenarnya untuk Allah. Oleh kerana untuk Allah betul-betul 100%, Allah yang akan membalasnya. Kalau sembahyang orang nampak, kan? Mana haji ni lama tak nampak ke surau, tak semayang ke apa, kan? Nampak. Puasa orang tak tahu. Baik. Kemudian ini yang terakhir ya. Alhamdulillah. Dia biasanya yang terakhir ni agak menyegarkan ya. Yang tidur pun terakhir. Alhamdulillah. Tak habis dah kuliah. Baik. Daripada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahawa Nabi SAW memberitahu, ketika saya sedang tidur, datang kepada saya dua lelaki, maknanya mimpi ya. Jadi zaman kita ni ada orang yang sensitif sangat dengan mimpi. Dia kata agama tak terbina atas mimpi. Betul lah. Tetapi mimpi itu ada peranan dia. Mimpi ni sebahagian daripada wahyu. Wahyu dah tak ada. Ya, sebab Nabi SAW dah wafat. Dipanggil Al-Mubasyirat. Dalam hadis sebut Al-Mubasyirat. Sahabat tanya Al-Mubasyirat dah apa ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab Ar-Ru'ya As-Salih. Apa tu? Mimpi yang baik. Itu ada peranan dia. Tapi kalau mimpi para Rasul memang confirm betul. Jadi ada dua lelaki memegang lengan saya dan membawa saya ke satu bukit yang berbatu-batu ya.
Lalu dua lelaki itu berkata, naik. Jadi Nabi SAW menjawab, aku tak mampu nak naik sebab bukit tu keadaannya susah. Batu sana, batu sini. Lalu mereka menjawab, kami akan mempermudahkan bagi kamu, lalu aku naik. Bila aku berada di tengah-tengah bukit, aku mendengar suara yang sangat dahsyat. Ya, Nabi SAW mendengar suara yang sangat dahsyat, lalu aku bertanya, apa suara yang dahsyat macam ini ni? Lalu mereka berkata, haza uwa'u ahlin nar. Ini adalah jeritan ahli neraka. Lalu aku pergi ke tempat itu, lalu aku melihat satu golongan manusia yang mereka itu digantung di bahagian, apa orang panggil ni? Keting ya. Belakang atas pada tumit, keting ya. Digantung kat situ. Bayangkan, ya? Gantung tu saja sudah sakit. Dan dirobek tepi mulut mereka itu dan mengalir darah daripada tepi mulut mereka. Lalu aku bertanya, siapa orang ni? Lalu dijawab, allazina yuftiruna qabla tahallati saumihim. Orang yang berbuka sebelum sampai masa dia sepatutnya berbuka. Zuhur dah makan dah. Asal dah makan dah. Jadi ada di komen oleh sebahagian, ini hal keadaan azab orang yang dia puasa tapi berbuka awal. Bayangkan yang memang tak puasa dari awal. Macam mana azab dia? Jadi ini mungkin kita boleh sampaikanlah ya kepada orang yang masih tidak terdorong untuk berpuasa, dan kita sama-sama, sama ada kita puasa tak puasa, melakukan taubat nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Jangan kita sangka oleh kerana kita orang surau, kita semayang, kita puasa, kita tak perlu taubat. Kerana kita ni manusia yang tidak maksum. Bila kita tidak maksum, memang hari-hari kita buat dosa. Maka kita bertaubat setiap hari. Dan Allah Ta'ala memberi galakan, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhus sadaqat. Tidakkah mereka tahu bahawa Allah Ta'ala dia menerima taubat? Manusia jangan. Manusia kadang kalau dia dah marah, dia kata aku tuntut ke akhirat. Aku takkan maafkan. Kadang ibu dengan anak ada satu benda anak dia buat, yang satu tu dia macam payah nak maaf. Suami isteri pun ada kadang-kadang. Yang lain dia maaf, yang satu tu dia simpan. Tapi Allah tidak. Allah bila hamba tu taubat, Allah terima. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, beritahulah kepada hamba-Ku, wahai hamba-hamba-Ku yang mereka itu telah melampau ke atas diri mereka dengan buat maksiat dan sebagainya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali mereka putus asa daripada rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghapuskan dosa semua sekali. Dosa kecil, dosa besar, dosa yang sangat besar. Kan ada kisah di zaman Nabi atau di zaman sahabat, di zaman Nabi kata tak silap saya, orang tu dia pencuri kain kafan. Dia curi kain kafan, kemudian satu masa dia curi kain kafan tu, kebetulan mayat tu wanita yang cantik. Dan dia terdorong hawa nafsu, mungkin syaitan dan sebagainya. Dia berzina dengan mayat. Jadi bila ditanya, seolahnya ini dosa yang sangat besar. Yang sangat jijik. Berzina tu sudah dosa besar. Ini mayat. Kesianlah mayat tu boleh buat apa. Tetapi bila dia bertaubat, Allah terima. Walaupun dosa itu begitu jijik di pandangan kita, Allah terima. Sebab dia dah taubat. Dia dah menyesal. Ya? Jadi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasihan belas. Jadi alhamdulillah selesai agak awal sedikit daripada 11.30. Moga-moga Allah jadikan apa yang dikongsikan itu manfaat untuk kita dunia dan akhirat, dan sama-sama yang menyampaikan, yang mendengar apa yang disampaikan dapat beramal. Hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama ta'arada bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Saya serahkan semula kepada tuan pengerusi. Terima kasih kita ucapkan pada tuan kita yang mulia Tuanku Mak Fazil. Saya rasa ceramah tadi tu banyak pada saya